Amin. Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang, yaitu Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah yang bergelar Tayyib, namanya Abdullah, gelarnya Tayyib, dan At-Tahir Ibrahim. Ibrahim itu nama dia, At-Tahir itu gelaran dia. 3 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lelaki. Pertama Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim ni kesemua anak Nabi yang lelaki mati kecil belaka. Sayyidina Qasim mati paling awal sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul lagi. Artinya sebelum usia Nabi 40 lagi. Sayyidina Qasim mati paling awal. Kemudian Sayyidina Abdullah yang bergelar Tayyib. Sayyidina Abdullah ni tidak banyak sejarah dia tercatat. Dia paling banyak tercatat sejarah dia ialah At-Tahir Sayyidina Ibrahim. Anak Nabi yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Ni paling banyak sejarah dia tercatat. Tapi walaupun banyak pun tidaklah panjang sangat. Sebabnya semua anak Nabi yang lelaki mati ketika kecil. Sayyidina Ibrahim ni dalam riwayat Nabi menangis di kuburnya. Di kubur Sayyidina Ibrahim. Kemudian ditanya oleh sahabat, adakah engkau juga menangis ya Rasulullah? Jadi sahabat tu ingat kau menangis di atas satu-satu kematian ni seolah tidak redha. Jadi sahabat tanya, adakah engkau juga menangis ya Rasulullah? Yakni sahabat tu faham, adakah engkau juga tidak redha? Jadi ingat kau menangis itu tidak redha. Nabi kata, kami menangis, tetapi kami tidak mengatakan kecuali perkara-perkara yang diredai oleh Tuhan kami. Mana kami menangis dengan sebab kematian kami bersedih, tapi daripada mulut kami tidak keluar perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Dengan mana tidaklah kita menyalahkan takdir ataupun kita meratapi kematian, tidak. Cuma kita menangis. Itu adalah fitrah manusia. Tapi tidak keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Antaranya ialah meratapi kematian. Itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Meratapi kematian itu termasuk daripada dosa besar. Daripada 70 lebih dosa besar. Salah satunya adalah meratapi kematian. Dia dhabitnya, sakatannya, dia nak dikira seorang itu meratap kematian ni adalah menangis yang mengeluarkan bunyi suara. Apabila dia menangis tu ada bunyi, ada suara, maka dikira meratap dah. Berdosa dah dia. Apatah lagi kalau lebih pada tu. Sekadar menangis tanpa bunyi suara, maka tidak dikira meratap lagi. Tapi bila bunyi ya suara, maka meratap. Dia menangis tu bunyi suara. Dia memanggil kau, mek we, meratap tu. Ataupun meratap. Tu dah. Dia dhabit dia, sakatan dia bunyi suara. Bunyi suara meratap. Gitu. Itu kena mesem-mesem tempat-tempat kematian anak beranak kita. Terutamanya orang-orang Tino. Tak nak siung jenazah tu kak banyaklah. Siap mandi ke apa tu. Orang nak semaya kak. Buka dulu muka. Mana anak beranak dia nak tengok kali terakhir. Masa tu banyak kira orang Tino lah. Dia bunyi suara. Tu bunyi tarik inguh dah. Bunyi tarik inguh lah. Kalau bunyi suara tu dia buat tu. Manggil. Ayo. Tu kira meratap. Tu banyak berlaku pak kita.
Dia kadang ada tempat kematian, muka orang duduk bersedih, kita nak royak pun tak gamu. Okey dia duduk, okey kita nak pergi pergi. Duduk dia. Okey gitu. Kalau anak beranak gitu, tu menasabah kok. Ni orang suku Sakak. Dia kena mesem-mesem. Berlaku kematian, royak lalu. Mesem lalu. Ni baru mati mula ni kena hormat dia. Hari kematian dia jangan buat maksiat. Jangan buat perkara agama lagi. Antaranya meratap kematian. Meratap tu dobiknya, sakatannya bunyi suara. Jangan duk manggil-manggil. Pergi satu kematian tu. Cuma anak dia ni jenis kurang kena demam panas lah. Masa muda kita kat tau. Masa kecil tu kena demam panas. Tapi dia segedi. Kena demam panas pun boleh kerja ke apa lah. Cuma ada lagi sikit lah stesen tu. Jadi buaya dia mati tak pergi. Pergi tengok. Anak ni duduk tengok ayah dia ni. Mata bangun. Letak kaki pun budak kan. Pun budak nak main ni. Besar dah ni anak dia ni. Kerja apa tau. Dia sedih kan. Sedih. Dia bangun. Dia katuk kaki. Okey ke bukan. Sabar. Sebab budak nak main ni tu. Dia kelepah. Kalau kira tu masuk alam meratap tu. Lagu tu. Tu kena beringat. Kalau setelah sipir siap berapa dah maknanya. Kata sipir pagi. Dia tu main kat kening riuk tu. Siapa tu? Dia kena Dia kalau arak jahiliah tu dia memang selepas sipir. Selepas sipir tu dia akan dia soyok baju. Orang tengok apa? Dia duduk kubur, soyok baju. Soyok baju cakap muka. Dia nak tunjuk atau sedih tu. Walaupun selepas kematian pun. Kalau dia nak menangis, jangan siapa bunyi suara gitu. Kena lah. Kena syarat tidak benar ke. Tu banyaklah setakat ni duk pergi pak kematian tu banyak benar berlaku lagu tu. Terutama orang retin tu. Ada pun hak dia mau duk kata jangan jatuh air mata atas mayat. Tu duk nampak lebih kepada sekadar dia menghormati jenazah laku. Tapi kalau ada orang faham jatuh air mata atas jenazah tu menyeksa mayat, tu macam tidak tepat. Tidak tepat sebab tidak ada nas yang menunjukkan lagu tu. Cuma tu guru ambo Baba Sayuti pergi, dia kata sebab mayat ni kan dia walaupun dia mati tapi dia sedar gapo yang berlaku di atas muka bumi kan. Tu memang dalam riwayat lagu tu. Dia sedar dia dengar tapak kaki orang yang meninggal ke kubur dia. Bermaksud dia dalam kubur tu dia khabar gapo yang berlaku atas kubur tu. Jadi apa-apa perbuatan yang sedikit sensitif ke mayat ni maka bersangat makruh kita buat. Termasuklah kita menangis yang berlebihan. Sebab mayat dia sedar gapo yang berlaku kan. Sebab tu agama melarang kita meratap tu. Bila kita menangis di kubur dia, sekadar menangis dia tak dengar. Tapi bila kita menangis bunyi suara jadi mayat ni khabar yang berlaku di atas kubur dia tu. Dia menyebabkan terseksa lah mayat tu. Kerana sedih dia. Dia sedih duk teringat ke orang-orang warga dia hidup. Dia teringat dia akan jadi sedih. Kerana tu diharamkan kita meratap. Dia apa-apa perkara ya menyedihkan mayat ni sebenarnya bersangat makruh kita buat kubur. Gapo-gapo perkara ya menyedihkan mayat. Termasuklah bakar kubur. Bakar kubur ni ke api ni ke bakar ke api. Jadi mayat dalam kubur ni antara perkara yang dia takut adalah api neraka. Jadi bakar kubur ni macam
Kerana sensitif kau mayat lah. Sensitif kau mayat. Walaupun benda ni memang tidak ada nas secara soreh, tapi dalil secara umum ia mengatakan mayat tu mempunyai hubungan dengan orang yang masih hidup. Itu disebut sebagai dalil umum bahawasanya gapo yang berlaku di atas kubur dia tu masih lagi memberi kesan kepada si mati. Memberi kesan kepada si mati. Termasuklah bakar kubur. Jadi bunyi api tu, banyak orang gotong royong kubur yang bakar kubur ke. Sepatutnya kena bakar luar kubur lah ataupun jauh daripada kubur. Kerana bunyi api tu sedikit sensitif kepada mayat. Kerana dia pun duk bimbang kepada neraka tu. Tiba-tiba kita bakar tu seolah lemon ni supaya nak bakar kawin ke nak. Jadi gitu. Isap rokok kubur tu bersangat makruh. Kalau banyak kali dah hamba jumpa orang isap rokok kubur ni. Dia orang duduk gali kubur, orang duduk sipir, dia duduk luar, dia duduk isap rokok. Macam api ni dia sensitif kepada mayat. Buah hadunia kubur, sebab tu bersangat makruh. Sebab mayat dengar. Mayat le kubur dengar orang duduk kecek. Orang pergi shopping lah, pergi makan gula lah. Dia tak ada dah, dia putus dah. Hak dunia tu. Jadi seolah-olah sensitif. Okey, memang ada hadis ketika mayat mendengar orang atas kubur tu kecek hadunia, mayat ni memang terseksa di dalam hadis. Dia terseksa sehingga dia mengatakan kamu adalah kaum yang celaka. Dia supoh, dia dalam kubur, dia dengar orang atas kubur tu kecek hadunia. Dia supoh, mu adalah kaum yang celaka. Oi, celaka apa demo? Dia supoh. Kamu orang yang kerana ayat hadis tu. Kamu adalah orang yang masih hidup tapi tak khabar. Mu hidup lagi, berpeluang lagi buat ibadat tapi mu tak khabar. Aku ni adalah orang yang sudah mati, tak ada peluang buat ibadat tapi aku khabar. Aku khabar bagi mu duk kecek tu bagi tak pedah saja tu. Jadi dia terkesan dengan orang duk kecek dunia atas kubur dia dengar. Sehingga dia nyopoh, celaka apa kamu. Jadi maksudnya dalil tu secara umum menunjukkan perbuatan orang hidup memberi kesan kepada orang mati sebenarnya. Di dalam hadis yang lain, orang yang mati itu dipaparkan kepada dia amalan warisnya yang hidup. Maksudnya waris-waris dia yang hidup, gapo yang waris-waris dia buat, anak-anak dia buat, dipaparkan kepada si mati. Itu memang ada hadis lagu tu. Anak-anak dia buat gapo, anak dia buat maksiat, ditunjuk dalam kubur tu. Lagu mana anak dia, amalan anak dia hari ni gapo dia. Anak dia buat kebajikan, ditunjuk kepada arwah. Jadi bermaksud hubungan orang mati dengan orang hidup ni tak butuh. Tak butuh. Cuma berbeza alam gitu. Sebab tu di kubur tu kena banyak adab-adab dia kena jaga. Dia kena jaga. Kita baca surah Al-Mulk, kita baca untuk linda kita ada kubur. Macam orang kata aku itu mari lagi tu kan. Dia memang di hari akhirat, di alam kubur, segala perkara yang atas dunia tu kita tak nampak, pada hari akhirat dijadikan dalam bentuk jisim. Jadi ada tubuh badan. Dosa pahala jadi ada jisim, jadi ada tubuh badan. Penyakit jadi ada jisim. Baca Al-Quran jadi ada jisim. Zikir-zikir kita. Itu disebut sebagai hadis tajsim. Tajsim ni dijadikan jisim oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat pahala tu jadi bentuk jadi bentuk ada badan tubuh. Kematian, kesakitan, semuanya kita akan boleh tengok. Oh, ni mati ni. Dia ni mati. Ke dunia ke mati ni tak ada rupa. Hidup tak ada rupa hidup. Hidup tu hanya sifat lah. Rupa lagu mana tak tahu gitu. Kematian tu hanya satu sifat. Tapi tidak ada rupa. Hari akhirat tu akan buat rupa.
Kematian ni akan dirupakan seperti anjing berwarna hitam pada hari akhirat. Dia akan dibawa mari anjing hitam. Gapo dia tu kematian. Tapi dalam bentuk anjing hitam. Kemudian diperintahkan malaikat sembelih dia. Sembelih tu isyarat pada sembelih mati, tak ada mati dah lepas ni. Gitu. Sama juga dengan surah Al-Mulk dalam hadis mari berupa seorang lelaki menemani di alam kubur. Sebenarnya memang surah Al-Mulk, Quran tu, baca Quran tu, tapi dibuat rupa seorang lelaki. Itu disebut sebagai tajsim. Semua perkara di atas dunia tidak ada bentuk rupa, dijadikan oleh Allah jadi ada bentuk rupa. Pahala kita jadi bagai stoko boleh timbang di atas mizan. Jadi gitu.